السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, saudaraku hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita buka pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama kita hadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada junjungan besar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum kerabat baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para alim ulama, para pejuang Islam, kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, juga kepada pengarang kita Al-Kabair Al-Syekh Al-Zahabi dan juga panel penterjemah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan sedang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dan selamanya atas segala nikmat kurniaan yang masih lagi Allah Taala berikan kepada kita. Puji dan puja kepada Allah pemilik semesta alam atas nikmat iman dan Islam. Syukur alhamdulillah tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita kesihatan dan kuatan tubuh badan. Maha kaya Allah yang masih memilih kita di atas serba kekurangan dan kelemahan untuk terus berada di dalam rumahnya, diberikan penghormatan yang besar untuk kita terus sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, Allah yang pilih, Allah yang nak siapa yang dapat melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, meneruskan perbaktian, maka kita adalah salah seorang daripada pilihan Allah. Maka apa yang kita dapat daripada Allah hari ini wajib kita syukuri dan teruskan berdoa minta ke Allah agar apa yang kita terima daripada segala pemberian Allah hari ini, iman, Islam, sihat, kuat semua ni, Allah Ta'ala terus kekalkan pada diri kita semua sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan mati Allah SWT, alhamdulillah, insya-Allah pada malam ni tuan kita akan sambung lagi pengajian kita menggunakan kitab ringkasan Al-Kabair. Pertemuan kita yang terakhir kita telah pun berada pada dosa yang ke-15 pada muka surat 95 di bawah tajuk menuduh wanita mukminah berzina. Menuduh wanita mukminah berzina. Yang mana tuan-tuan, dosa yang ke-17 ini antara 7 dosa besar yang disebut secara asasnya oleh Nabi SAW. Hari itu kita dah bincang dah, kalau tuan-tuan masih ingat, antara cara mudah nak menjatuhkan kredibiliti seseorang, nak menjatuhkan pengaruh seseorang, nak lingkupkan seseorang, antaranya apabila kita mengadakan satu propaganda berkaitan dengan seksual. Benda ni bukan baru, benda ni pada dulu lagi tuan-tuan. Pada dulu lagi. Kan? Dan apa yang berlaku dalam negara kita pun ada juga tuan-tuan kes-kes yang macam ni. Menggunakan isu seksual untuk menjatuhkan satu-satu pihak yang tertentu. Yang mana isu seksual ni satu benda yang sangat sensitif tuan-tuan. Sangat sensitif. Bagi kita, orang yang melakukan tindakan seksual ni tuan-tuan, kesalahan seksual, orang ni kira orang yang teruk lah. Sebab tu tuan-tuan, Allah faham benda ni. Awal-awal lagi Allah suruh Nabi SAW bagi tahu kat kita, ini adalah salah satu daripada dosa-dosa besar. Sebab nak tuduh ni mudah ya tuan-tuan. Cari pengaruh sikit, sebab-sebab cerita sikit, buat-buat bagi nampak sedap sikit, maka benda tu akan terus bercerita, akan terus berpindah daripada satu mulut ke satu mulut yang lain. Tambah sekarang ni pula tuan-tuan, dunia di hujung jari, tak ada nak apa tuan-tuan.
Tak cukup dengan mulut, dia pakat pula dengan jari, pakat type dalam WhatsApp, Facebook dan sebagainya, pakat sebar tuan-tuan. Cepat benda ni mudah tersebar. Jadi hari itu kita berhenti pada penghujung muka surat yang ke-96. InsyaAllah pada malam ni kita nak sambung pada hadis yang terakhir, muka surat 96 tu insyaAllah. Baik. Dalam sebuah hadis Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati yanzilu biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghribi." Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud, sesungguhnya seseorang itu akan berbicara dengan satu kalimah yang tidak dimaksudkan, yang kerananya dia akan tergelincir di dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Ini daripada amaran Nabi SAW mengenai orang yang suka cakap banyak. Orang yang suka cakap benda-benda yang tak betul, suka mereka cerita, suka bercakap tentang keburukan dan benda-benda yang tak elok. Nabi sebut di sini dalam keadaan yang simple. Nabi kata, kalaulah kita bercakap dengan satu perkataan yang tidak dimaksudkan, contohnya kita mengada-adakan satu cerita dengan tujuan supaya mungkin, ialah kadang-kadang duk sembang petang ni tak ada topik, kita buka satu topik, nak seronok, nak bergelak, nak melawak dan sebagainya, tapi apa yang kita cakap tu benda yang tak betul. Benda tu tak berlaku, tak dimaksudkan pun, benda tu tak terjadi pun. Nabi bagi tahu tuan-tuan, atas satu kesalahan itu dia akan tergelincir dalam neraka Allah sejauh timur dan barat. Satu jarak yang sangat panjang kalau kata di dunia ini, apatah lagi kalau jarak itu diukur berdasarkan jarak akhirat, sudah tentu lebih panjang dan lebih besar. Sebab jarak hari, jarak waktu di dunia dan di akhirat juga sudah pun berbeza. Allah sebut sehari di akhirat 1000 tahun dunia. Dalam surah Sajadah, kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Adapun perkiraan sehari di akhirat alfisanah, 1000 tahun. Itu perkiraan perbezaan daripada masa. Maka kalau masa pun berbeza, maka kita yakin jarak dia juga akan berbeza. Sebab akhirat ni tuan-tuan, kita tak boleh banding dengan dunia, kita tak boleh letak langsung yang kata akhirat ni sama dengan dunia. Tak sama langsung, tak sama. Walaupun kita ada dengar ada benda yang seakan-akan macam dunia, contohnya padang mahsyar. Padang tu disebut ya padang tuan-tuan, dia bukan padang pun. Kita kalau padang di sini kita bayang apa tuan-tuan? Satu kawasan luas yang penuh dengan rumput, yang boleh orang beriadah, orang main dan sebagainya. Akan tetapi nak habaq mahsyar ni tuan-tuan, disebut sebagai padang sebab nak habaq landai dia. Dia ni satu kawasan yang open, terbuka sejauh mata memandang, yang mana seluruh manusia akan berhimpun di situ. Kita gunalah istilah padang. Ini istilah Melayu. Dalam Arab tak sebut pun padang. Dia tak sebut pun tempat main mal'ab tak. Dia sebut terus dengan nama mahsyar. Maka tak ada kesamaan langsung antara akhirat dengan dunia. Maka bila Nabi sebut benda ni tuan-tuan, atas mulut kita hari ni tuan-tuan, banyak benda yang tak betul yang kita cakap. Kadang-kadang kita tak cakap, kita tolong forward. Kita tolong forward. Tak semak dah, tak siasat dah. Betul tak betul letak belakang. Yang penting kita forward dulu. Saya akan sebut tuan-tuan benda ni, kalau kata siapa nak marah pun marahlah. Bukanlah kata kita nak sentuh siapa-siapa kan. Sebab benda yang paling famous dalam bab forward ni apa tuan-tuan? Bab politik. Tambah pula dalam seminggu dua ni tuan-tuan, ada macam-macam cerita yang panas mengenai politik. Maka penyokong dan pembangkang sama-sama naik. Ikutlah kita sokong apa kan tuan-tuan. Dia bukan masalah kita sokong tak sokong tuan-tuan. Dia masalah benda yang kita hantar tu betul tak betul. Kalau kata kita terlalu taksub dengan politik tuan-tuan, benda tak betul pun kita tak heran, asalkan kita dapat mempelekehkan, menjatuhkan pihak lawan yang kita tak suka, maka bersiaplah untuk kita dihumban dan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Hanya kerana lidah, hanya kerana kita tak siasat, hanya kerana kita forward benda-benda yang kita tak tahu sahih tak sahih dia, betul tak betul dia. Ini amaran keras daripada Nabi SAW tuan-tuan. Kita akan jatuh dalam neraka, tenggelam sejauh timur dan barat berdasarkan satu kalimah. Nabi sebut di sini satu perkataan. Dalam hidup ni banyak benda-benda salah yang kita dah sebut tuan.
Moga Allah Ta'ala terima pengampunan kita, taubat kita, dan Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan untuk tak buat dah benda-benda macam ni. Amalan-amalan yang kita buat hari ni pun tak mampu nak tolong kita, tuan-tuan. Disebabkan kita telah mengeluarkan benda-benda yang tak betul, benda-benda yang salah. Baik. Mendengar sabda Nabi SAW itu, maka Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu pun berkata, "Ya Rasulullah, apakah kita akan diperkirakan atas apa yang kita ucapkan itu?" Maka Rasulullah SAW menjawab, faqala, "Sakilatka ummuka ya Muaz, wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasahidu alsinatihim." Maksudnya, akan hilang daripadamu ibumu wahai Muaz. Bukankah manusia akan diseret dengan mukanya di dalam api neraka disebabkan ketelanjuran lidahnya? Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmizi. Nabi maksudkan di situ akan hilang daripadamu ibumu wahai Muaz. Kalimah tu bukanlah kalimah maksud zahir. Bukan Nabi doa kematian ibu Sayyidina Muaz dan sebagainya. Akan tetapi ianya satu lafaz, satu perkataan yang digunakan oleh orang Arab yang bermaksud pasal apa hang ni sampai tak reti. Macam tu. Takkan hang tak reti. Kalau dalam kitab asal ini dia sebut mengapa bodoh sekali. Tapi saya ambil bahasa kita nak, hang ni sampai tak reti langsung ke? Sampai tak faham langsung ke? Macam tu. Itu istilah yang digunakan, akan hilang ibumu daripadamu wahai Muaz. Nabi kata, bukankah manusia akan diseret dengan mukanya dalam api neraka disebabkan ketelanjuran lidahnya. Tuan-tuan, lidah ni kalau dah terlepas ni tuan-tuan, tak boleh buat apa dah. Contohlah kita berlaku satu fitnah. Kita pun tahu benda ni tuan-tuan. Banyak fitnah-fitnah yang berlaku tuan-tuan. Yang akhirnya apabila satu pihak yang difitnah itu, dia menuntut keadilan, pergi masuk mahkamah dan sebagainya, dan akhirnya dia menang. Maka pihak yang fitnah tadi kena bayar saman, kena tarik balik. Setakat bayar saman, tarik balik apa yang dia fitnah tu tuan-tuan, benda kerosakan disebabkan fitnah dia tu, tak boleh nak buat apa dah. Dengan dia fitnah, followers dia akan backup, dia akan kata tambah lagi kot atas, maki, hamun, cakap benda-benda yang tak elok. Tuan-tuan kalau ada Facebook, tuan-tuan buka lah kalau tengok apa-apa isu. Orang cakap ni tuan-tuan, kadang-kadang serupa Allah ni tak ada tuan-tuan ni. Serupa malaikat kiri kanan ni tidak. Tulis ni ikut sedap lah tuan-tuan, ikut seronok ya bak nak kata ni. Tambah sekarang ni pula tuan-tuan, kita berada di zaman ulama'. Ulama' ni orang dah tak heran. Orang-orang berilmu ni, orang cantai macam tu ya. Kan? Saya tak mau sebut lah mana-mana daripada ulama'-ulama' ke Tok Guru, tapi saya nak sebut seorang nama sudahlah tuan-tuan. Profesor Dr. Zulkifli Al-Bakri rahimahullahu ta'ala. Ketika mana dia menjawat jawatan mufti wilayah persekutuan. Ketika mana dia mengeluarkan fatwa bahawa ketika itu di Selangor akan diadakan satu karnival Bon Odori. Mungkin tuan-tuan masih ingat. Kan? Pesta Jepun tu tuan-tuan. Nak bawa satu karnival Jepun mai kat Malaysia. Sedangkan Bon Odori itu adalah satu perayaan keagamaan untuk menyambut roh bagi orang Jepun. Maka Dr. Zul ni kata apa? Benda tu jangan jangan buat haram. Siapa yang masuk haram sebab dia melibatkan keagamaan mereka. Tu dia tuan-tuan, Dr. Zul kena santai. Macam-macam orang kata tuan-tuan. Hari ni orang dah tak heran lah dengan ulama' apa orang ni sebab ya. Asalkan lagi mana ulama' tu buat benda yang bertentangan dengan hawa nafsu kita santai. Kita kata ikut dan. Tuan-tuan, hasil keterlanjuran itulah kita akan diseret dengan muka kita dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang kata macam-macam. Kemudian bila betul banyak pula ulama' support, keluarkan dalil dan sebagainya, maka orang minta maaf. Minta maaf satu hal. Tu yang maki hamun yang hampa kata awal-awal tu macam mana nak buat? Kredibiliti dia dah dijatuhkan. Maruah dia dah dijatuhkan. Macam mana nak angkat balik? Sebab tu cukup bahaya lidah ni. Nak cakap betul-betul tuan-tuan. Pastikan benda yang kita nak cakap tu benda bermanfaat, benda yang betul. Sebab tu dalam bab-bab bila melibatkan isu-isu yang kita tak nampak, contohlah ada orang dituduh rasuah, ada orang dituduh terlibat dengan isu seksual dan sebagainya, kita jangan campur tangan. Jangan ambil tahu, senang cakap, jangan ambil tahu.
Sebab kalau kita ambil tahu tuan-tuan, kita silap cakap, kita termasuk dalam golongan orang yang menyebarkan sama ada ribah ataupun fitnah. Benda tu kita tak nampak, benda tu kita tak tahu, benda tu kita main dengar cakap-cakap orang saja tuan-tuan. Tambah hari ni punya teknologi tuan-tuan lagi gila. Ni yang teknologi terbaru ni tuan-tuan, AI. Saya pun tak study lagi apa tu AI, tapi yang saya dipahamkan tuan-tuan, AI ni dia ada satu program, kita just tulis ya, dia ni boleh berkeluar gambar. Kucing makan aiskrim, kita tulis tu tuan-tuan, saya akan keluar gambar seekor kucing makan aiskrim. Mai kok mana pun tak tahu tuan-tuan, tulis ya keluar gambar. Sampai macam tu punya hebat teknologi tadi tuan-tuan. Kira kalau orang nak jatuh guna muka kita ni senang-senang lah. Orang nak buat video kat kita ni tuan-tuan, video-video yang tak elok ke apa ke, orang boleh tulis ya video tu keluar. Sampai macam tu punya kehebatan teknologi sekarang ni tuan-tuan. Kita pun dah jadi pening kepala dah. Jadi kita ambil sebagai jalan penyelamat diri kita. Kita tak tahu, ini bukan sebahagian daripada hal kita. Jangan masuk campur. Orang tanya, dia tu betul ke dia buat tu? Ni duk dengar isu-isu ni, dia ni duk buat benda-benda macam ni. Tak tahu, aku tak tengok, aku tak reti apa, aku tak ambil tahu. Jangan masuk campur. Kalau tidak tuan-tuan, kita juga akan sama dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tak pernah zalim kepada setiap hamba dia. Wa ma rabbuka bizallamil lil abid. Sama sekali Allah tidak zalim pada hamba-hamba dia. Sebab tu Allah pesan banyak dalam Quran, antaranya dalam surah At-Tin Allah kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Kami cipta manusia ni dengan sebaik-baik ciptaan. Tetapi mereka itu sendirilah yang memilih untuk direndahkan, dihinakan sehina-hinanya, serendah-rendahnya. Allah cipta kita elok dah tuan-tuan. Tambah kita ni pula beruntung tuan-tuan. Kita lahir dan membesar dalam keadaan akidah kita menyembah Allah. Dan kita menerima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak berasa pun kehidupan seperti mana orang-orang lain yang tak dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita beruntung. Tapi bila kita duduk dalam agama yang mulia ni, kita tak mau ambil apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebabkan kesilapan kita ataupun mungkin kelemahan kita ataupun kedegilan, keras kepala, ketegak kita, maka kita buat apa benda yang dilarang yang akhirnya kita sendiri akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Tuan-tuan dengar betul-betul hadis ni tuan-tuan. Nabi ajak kepada kita adab atau tata cara kita nak bercakap. Nabi mulakan tata cara pengajaran tentang bercakap ini dengan satu ayat, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Apa maksud dia? Nabi SAW bagi tahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, siapa yang mengaku Allah itu Tuhan, siapa itu yang percaya dengan dia akan dihisab, dia akan dibalas segala perbuatan dia di akhirat. Nabi mulakan dengan ayat tu, bermakna benda ni benda yang besar dan serius. Benda yang sangat penting. Nabi tak ayat tu tuan-tuan. Makna kata Nabi tuju benda ni supaya kita ni berasa takut dengan apa yang nak disebut oleh Nabi SAW. Nabi kata apa? Falyaqul khaira. Maka katalah benda-benda yang baik. Nak bercakap, cakap benda-benda yang elok. Benda-benda yang betul. Benda-benda yang boleh membawa kebaikan. Benda yang mampu memberi manfaat. Tak ada benda nak cakap liyasmut ataupun diam. Hari ni kita tak boleh duduk diam. Hak tu pun satu masalah. Sama saya tuan. Tak boleh nak duduk diam. Ada saja benda nak bercakap. Duduk ramai-ramai guni awak pakai diam ni. Mula nak bercakap. Kadang-kadang takut ke pergi majlis-majlis keramaian ni tuan ni. Nuri kahwin ke. Kan? Open house. Tambah lagi pula open house tuan. Saya pun pening tuan open house ni. 13 hari bulan malam tuan-tuan punya qaryah kan. Open house di sini kan. Tarikh yang sama, hari yang sama, saya ada 6 tempat tuan. Saya tak tahu nak pecah badan kot mana tuan. Semua masjid yang kita mengajak. 6
Nak pergi mana satu pun tak tahu dah ni, pening lah. Bila pergi majlis-majlis keramaian, lama tak jumpa dia kerap cakap daripada mula tanya habaq sampai habis keluar benda-benda yang tak elok. Saya bila kita pergi tak bercakap, lama tak berjumpa, hang diam dah lah ni, tak mau bercakap dah, orang kami berlagak, orang kata lagu tu pula. Bila orang kata lagu tu kat kita, kita faham hadis ni, kita nak buat apa tuan-tuan? Senyum lah. Takkan kita nak kata, dah aku bukan tak mau cakap, aku mengaji baru ni, Nabi SAW berkata, kalau tuan-tuan boleh ceramah balik lagi cantik. Buat kuliah pula tang tu kat mereka kan. Tuan-tuan, ini peringatan Nabi SAW kepada kita tuan-tuan. Simple ya tuan-tuan. Bahkan Nabi SAW sendiri pun buat benda yang macam ni. Nak cakap benda yang baik. Tak ada benda nak cakap, duduk diam. Diam tu penyelamat yang paling besar. Penyelamat yang paling besar. Hari ni kadang-kadang kita pun masalah kok tuan. Benda yang kita tak tahu pun bila duduk ramai-ramai, saya kalau aku tak menyamput lagi, orang kata aku tak ambil tahu apa pun, sampai tak reti apa. Biar pergi kita tak reti, dah tak reti. Macam mana kita nak habaq kita boleh? Hidup ni mudah ya. Boleh kata boleh, tak boleh habaq, tak boleh. Pasti apa semua benda nak buat pandai. Istilah lah ni orang panggil apa? Pala tahu. Semua benda dia tahu. Tanya api apa pun, semua dia jawab. Betul tak betul nombor 2, yang penting confident. Tak perlu tuan, tak perlu. Agama kita tak diajak benda tu sebab benda ni boleh memecah belahkan antara kita dengan masyarakat. Silap cakap boleh bergaduh, boleh masam muka. Berapa ramai orang disebabkan cakap-cakap macam ni tuan, sampai tahap membunuh pun ada tuan-tuan. Berbunuh. Hilang nyawa. Hanya disebabkan salah cakap. Jadi tuan-tuan, benda yang ni satu benda yang perlu kita ambil penerangan. Saya nak sambung pula sikit lagi tuan-tuan daripada kisah asal, sebab ada beberapa lagi ayat Quran dan hadis berkenaan cara nak menjaga lidah ni yang disebut oleh Nabi SAW. Antaranya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran mengingatkan kepada kita semua, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Surah Qaf ayat 18 yang bermaksud setiap ucapan, tidak ada ucapan yang diucapkan oleh kita, oleh seseorang, melainkan ada padanya malaikat pengawas yang selalu hadir, Raqib dan Atid. Allah mention tuan-tuan, 2 malaikat yang duduk di kiri dan di kanan kita ni tuan-tuan, yang sentiasa mencatat kebaikan dan kejahatan. Malaikat ni tuan-tuan sentiasa mencatat, tak pernah tidur, takkan tidur. Tidak sekali-kali mereka lalai ataupun leka dalam mencatat. Ni apa yang saya duk cakap ni pun tuan-tuan, satu-satu sedang dicatat tuan-tuan. Kalau ada kebaikan dicatat di arah kanan, kalau ianya keburukan dicatat ke arah kiri. Yang mana catatan ni lah tuan-tuan akan dibentangkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap setiap hamba-Nya di akhirat. Yang kita sebut kitab catatan amalan ni tuan-tuan. Dan bagaimana kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang jahat, orang selalu buat maksiat. Allah sebut tuan-tuan dalam surah Kahfi, wa wudi'al kitab. Dan dibentangkan, diberikan kepada setiap hamba itu kitab-kitab catatan amalan. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fi. Dan kamu dapat melihat orang-orang yang berdosa ni resah, takut tengok dengan kitab tu tuan-tuan. Rasa yang ketak amat sangat. Wa yaqulu ya wailatana ma li hadzal kitab, sambil depa memberitahu, mengucapkan celakanya kami, buku apa ni? Ma li hadzal kitab, buku apa ni? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tak ada satu benda pun yang dulu kami buat, benda kecil, benda besar, kabir, saghir, Allah Taala sebut ni. Tak ada benda kecil, tak ada benda besar, melainkan semua tertulis dalam buku. Buku apa ni? Itulah kitab catatan amalan. Antara evidence, bukti-bukti yang akan digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Sebab tu tuan-tuan, cakap benda-benda yang baik, cakap benda yang buruk, terlepas cakap dan sebagainya, fitnah mengumpat, ada catatan akan disimpan. Oh lah ni saya tak bercakap, saya type. WhatsApp kan, WhatsApp ke Facebook, saya type, saya tak catat pun, saya forward, tekan forward dia pun, tuan-tuan, semua itu berada di bawah catatan malaikat. Jangan risau. Awak ingat awak, Allah tak tahu teknologi ni, kita ni nanti main-main hujung-hujung zaman nanti ni, mereka dah tak cakap dah, mereka semua main pakai jari, awak Allah tak erti.
Allah yang ilhamkan kepada kita teknologi ni. Allah yang bagi semua. Ingat Allah heran dengan teknologi kan? Allah sikit pun tak heran tuan ni. Tengok macam mana ketika mana Fir'aun Allah bagi kepada mereka kenikmatan dan teknologi yang tinggi. Sampai sekarang ni tuan-tuan, kita duk kagum dengan piramid yang ada pada negara Mesir tu tuan-tuan. Yang datang daripada zaman Fir'aun. Sedangkan piramid tu tuan-tuan, piramid tu kubur dia ya. Kubur baru. Allah tak singkap lagi bagaimanakah kehebatan kerajaan Fir'aun. Bagaimanakah pusat pemerintahan dia, terus kubur dia tu pun tuan-tuan sampailah orang kagum. Tempat buh mayat dia pun. Mana kata sudah tentu lebih hebat. Tapi Allah Ta'ala tak heran bila mereka kufur kepada Allah, Allah musnahkan keseluruhan. Allah tak heran. Sebab benda tu sikit pun tak jejah kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, jaga-jaga wahai hamba-Ku, cakap benda-benda elok. Apa saja yang hamba cakap baik buruk, ada petugas-petugasku, yakni malaikat yang sedang mencatat apa yang sedang diucapkan. Ini Allah sebut dalam Al-Quran. Kemudian berkata Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, bagaimanakah agar kita dapat keselamatan?" Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amsik 'alaika lisanak wal yas'ka baituk wabki ala khati'atik wa inna ab'adan nasi minallahil qalbul qasi." Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud bila ditanya tentang bagaimana kena dapat keselamatan, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam antaranya, tahanlah lidahmu, iaitu biarlah berbicara hanya yang baik-baik. Perluaskanlah rumahmu, yakni dengan memperbanyakkan kenalan dan bersilaturrahim, dan tangisilah kesalahanmu, yakni dengan banyak bertaubat. Dan sesungguhnya orang yang paling jauh daripada Allah, orang yang berhati keras. 3 cara Nabi SAW sebut di sini apabila seorang sahabat bertanya bagaimanakah nak mendapatkan keselamatan dunia akhirat. First benda Nabi pesan, jaga lidah, tahan lidah. Seronok tuan-tuan. Tuan-tuan mengumpat ni seronok tak? Terus terang cakap lah. Nak cerita bab buruk orang, nak korek benda-benda aib orang, seronok tuan-tuan, seronok. Oh syok tuan. Tapi kalau yang kena mengumpat tu kita, orang kata kat kita apa perasaan kita? Reti pula marah. Pandai pula bebai. Waktu kena kat kita, mengamuk habis apa semua. Bawa parang tak puas hati, nak pergi tetak gaduh apa semua. Habis tu yang kita duk kata kat orang, orang suka. Dia hidup ni mudah tuan-tuan. Kalau satu benda tu kena kat kita, kita tak suka, yakinlah orang pun tak suka benda tu. Mana ada orang yang suka kita mengumpat kata kutuk dia tuan? Tak ada orang. Sebab benda ni boleh membawa kepada pergaduhan, perbalahan dan perpecahan. Tahan lidah. Jangan duk kata ke orang. Itu yang pertama. Yang kedua Nabi sebut tuan-tuan, perluasi rumahmu, iaitu memperbanyakkan kenalan dan bersilaturahim. Nabi sebut afsyus salam, sebarkan salam. Salah satu cara kita nak dapat kenalan tuan-tuan, nak berbaik dengan orang, banyakkan menyebarkan salam. Jumpa orang bagi salam. Jangan pilih orang yang kita kenal ya. Duk ada depan kita 5-6 orang, lalai orang ke-7 tu member kita. Pada sini kita Assalamualaikum. Angkat tangan tu. Sengit pula badan. Nak tunjuk kata kita bagi salam kat member ya. Bagi bila salam kat semua. Kita doa kat orang, orang doa kat kita balik. Bukankah benda tu benda bagus? Bila jumpa dengan orang tuan-tuan, tak tahu duk buat muka macam singa, muka cengeng. Boleh minta hati nak senyum, senyum putih ke apa ke. Tunjuk muka manis, senyum. Tegur bersapa dengan sapaan yang baik. Bila makin ramai kita tuan-tuan, maksud perluasi rumah ni tuan-tuan, bila kita makin ramai orang yang kita bersahabat, kita berkawan, bersilaturahim, orang mai rumah kita tuan-tuan, rahmat Allah diturunkan. Makin banyak tamu yang mai rumah kita, makin banyak rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan yang datang daripada Allah. Tambah orang mai pula tuan-tuan, kita cuba bagi makan, minum, hidang benda-benda yang terbaik tuan-tuan. Lagilah besar ganjaran dan pembalasan yang akan diberikan oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga Nabi SAW sebut, tangisilah kesalahanmu, iaitu dengan banyak bertaubat. Tuan-tuan, istighfar kena ada kat mulut selalu tuan. Kita tak sunyi pada dosa dan maksiat. Kita ni selalu kalah dengan syaitan dan nafsu.
Tapi tak apa tuan-tuan, sejauh mana kita kalah, berapa ribu kali pun kita tewas tuan-tuan, yakinlah Tuhan kita Maha Pengampun. Bukan setakat Maha Pengampun, penyayang lagi tuan-tuan. Sebab tu dalam Quran selalu kita jumpa antara pengakhiran ayat, innallaha ghafurur rahim. Biasanya ghafur ni Allah tag dengan rahim. Allah nak maafkan kat kita ni. Macam mana pun hampa buat benda yang aku tak suka, benda yang aku larang, kadang-kadang benda yang hampa buat tu hampa tahu kata aku tak bagi buat. Bukan hampa tak tahu, hampa tahu tapi hampa buat juga. Mungkin atas lemah hampa, atas silap hampa, atas kurangnya iman hampa. Tapi bila hampa sedang, hampa nak minta ampun, hampa nak bertaubat, aku bukan sekadar mengampunkan dosa. Aku juga satu orang yang akan memberi kasih sayang aku kepada hampa. Innallaha ghafurur rahim. Maka jangan sekali-kali tuan-tuan, setiap hari tuan-tuan, kita biar hari itu berlalu tanpa kita buat dua benda. Antaranya beristighfar dan yang kedua bersalawat kepada Nabi SAW. Ini benda-benda yang jangan tinggal tuan-tuan. Bahkan Nabi SAW tunjuk contoh yang terbaik kepada kita sebelum tidur. Alah, pagi, sampai petang, sampai malam, puas dah buat dosa, buat benda-benda salah ni tuan-tuan. Maka belum tidur tu tuan-tuan, beristighfar, bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Nabi yang maksum pun taubat tak kurang daripada 70 kali tuan-tuan. Nabi SAW tak ada dosa apa pun, bersih, suci pun 70 kali taubat minta ampun ke Allah. Kita hak dosa lengguk-lengguk ni tuan, gunung-gunung, belaut-laut dosa. Tidur macam mana? Doa tidur pun tak baca. Sumbat earphone kat telinga, pasang lagu-lagu, lena dengar benda-benda lagu tu ya. Nama Allah pun tak ada sebut. Seolah-olah memang confirm mati masuk syurga. Banyakkan bertaubat kepada Allah. Dan Nabi sebut tuan-tuan pada perakhiran soalan ditanya tadi, setelah Nabi berikan 3 jalan, Nabi kata, kalau 3 benda ni tak boleh nak buat juga, yakinlah bahawa hati kita ada masalah. Hati kita dah keras. Mulut duk keluar benda maki hamun, benda umpat, benda fitnah, benda tak betul, benda kotor. Tak berasa bila kita buat salah tu nak minta ampun ke Allah Subhanahu Wa Taala. Sesama manusia bukan kata nak berkawan, kerja nak bergaduh ya tuan-tuan. Kerja nak putus ya silaturahim. Hati kita ada masalah. Sebab tu Nabi sebut tuan-tuan, pada setiap umat, pada setiap hamba Allah ada satu part. Satu part yang mana part ni tuan-tuan, kalau baik dia baik semua, buruk dia buruk semua, iaitulah hati. Kalau hari ni kita duk buat kebaikan, kita duk ikut arahan Allah, tapi dalam masa yang sama maksiat masih lagi berterusan tuan-tuan, kita tak boleh nak buang tuan-tuan. Maksiat sama naik dengan ibadat, hati kita ada masalah. Ini peringatan daripada Nabi SAW. Maka cari jalan untuk perbetul benda ni, untuk buang segala benda-benda yang dikeji, benda-benda yang buruk ni tuan-tuan. Baik. Bersabda Rasulullah SAW lagi, inna abghadan nasi ila Allahil fahishu al-badhi'u alladhi yatakallamu bil fahshi wa radi'il kalam. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud sesungguhnya manusia yang sangat dibenci Allah, iaitu orang yang berkelakuan buruk dan terkeji, dan yang suka bercakap kotor dan berkata yang jahat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Antara hamba yang dibenci oleh Allah di sini Nabi describekan ada 2 golongan. Pertama, orang yang berkelakuan buruk dan terkeji. Orang yang berkelakuan buruk tuan-tuan, orang ni orang yang tak mengambil Nabi SAW sebagai contoh. Kita faham, selain daripada membawa ajaran yang benar, membawa akidah yang betul, nak memastikan manusia dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW juga diutuskan untuk membawa akhlak, untuk membawa perilaku yang mulia. Akhlak Nabi SAW sangat agung sehingga Allah Ta'ala mengiktiraf dalam surah Nun, wa innaka la'ala khuluqin azim. Selalu kita sebut ayat ni. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat azim, sangat agung. Dan Nabi SAW sendiri pun declare, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Diutuskan aku untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang terpuji.
Bila kita berakhlak, berkelakuan, berperangai, berperibadi bukan seperti mana yang dibawa oleh Nabi SAW, kita bukan sebahagian daripada hamba yang mendapat redha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada juga orang bunyi tuan-tuan, dia ni tak Islam, dia ni kafir, tapi akhlak dia baik. Dia ada syarat pertama. Syarat pertama ni tuan-tuan, untuk kita dapat kebaikan daripada Allah, mesti menyembah Allah. Bila kita mengaku Allah tu Tuhan tuan-tuan, maka kita tertakluk dengan perintah-perintah yang telah pun diminta oleh Allah. Dia benda ni simple lah tuan-tuan. Kalau bahasa mudah kita sebut disiplin lah. Tuan-tuan pergi satu kilang, tuan-tuan kerja kat kilang ni, dia ada tak dia punya disiplin dia? Disiplin masa, disiplin kerja, disiplin rehat, ada. Mai lepas tahun 2 tuan-tuan tukar pula pergi tempat lain. Sama tak disiplin sini dengan disiplin yang di tempat lama dengan tempat baru? Tak sama. Jadi lain dah. Kena pula lepas tu kita duduk, kita naik pangkat. Sama tak disiplin kita pangkat sebelum ni dengan pangkat baru kita? Tak sama. Macam tu juga dengan keadaan agama ni tuan-tuan. Bila kita tak ikut Allah Subhanahu wa taala, kita tak tertakluk bawah undang-undang Allah. Sebab tu orang banyak salah guna ayat la ikraha fiddin, tiada paksaan dalam agama. Kita orang Islam tak boleh paksa orang yang masih belum beriman kepada Allah untuk masuk Islam. Jumpa mana-mana orang yang masih belum Islam, kita boleh letak parang kat mereka kan. Tak parang kat tengkok, hang mengucap kan. Tak boleh. Allah tak bagi benda tu. Tapi orang duk salah guna, orang kata nampak Allah bagi tahu tak ada paksaan dalam agama. Contoh orang tak semayang, orang tak puasa, orang tak tutup aurat. Kita tanya, awak tak tutup aurat ni? La ikraha fiddin. Berkelak dalil tu. Buat main lah. Ada dalil siap. Padahal dalil tu bukan untuk orang yang Islam. Dalil tu untuk orang bukan Islam. Bila kita dah Islam, kita mengaku Allah Tuhan, kita iktiraf Nabi SAW Rasulullah, kita terikat dengan undang-undang dan disiplin ditetapkan oleh Allah. Tak dapat tidak, kecil, besar, tua, muda, lelaki, perempuan, miskin, kaya, semua terikat. Maka bila kita dalam keadaan kita kena ikut disiplin yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya Allah nak setiap hamba dia berakhlak mulia. Senang ya akhlak mulia ni tuan-tuan. Buat benda yang Allah Ta'ala minta, tinggal benda yang Allah Ta'ala larang. Akhlak mulia tu. Takkan kita nak panggil satu-satu orang yang hidup dia mengabdikan diri, main masjid, duk baca Quran, duk buat baik, tak pernah bergaduh dengan orang, tiba-tiba kita nak kata dia ni keji. Tak. Kita sendiri akan kata dia baik. Pandangan penilaian kita apa akan mengakui dia ni orang soleh, dia ni orang yang sangat baik, perketi dia tinggi. Sebab tu orang yang akan mendapat kemurkaan daripada Allah, salah satunya orang yang berakhlak buruk, yang berkelakuan keji. Dan Nabi juga sebut orang yang bercakap kotor dan berkata benda yang jahat. Maka tolonglah diri saya dan tuan-tuan kita semua pada malam ni, jaga lidah kita. Nak melawak boleh, ada batas. Ada batas. Jangan sampai melawak tuan-tuan dia jadi satu pembulian. Kita duduk 4-5 orang, pakai duk ngata kat seorang ni tuan-tuan. Kawan tu daripada duk boleh senyum, lalas sampai muka kelak dah ni. Kita pula tengok, bila tengok dia mula berubah muka, kita wah hang terasa ke? Allah cakap sikit pun tak boleh dah lah dia terasa no. Oh, tak kena kat kita, tak apa tuan. Kena kat kita reti meradang. Selalu berlaku tu pembulian tu sebenarnya. Kadang-kadang juga kita ni selalu duk gelak-gelak orang. Gelak orang ni dengan satu gelaran yang Allah, memang biasanya gelak ni tak ada gelak yang baik lah kan. Orang kita pula tuan. Bab nak cantai nama panjang pi pendek, terror kan. Bab nak gelak-gelak orang nombor 1. Nampak jalan sengit sikit lah. Dah main dah ni. Siapa ni main sengit? Oh, gelak macam-macam. Nampak telinga keluar sikit. Siapa ni? Ni on estro. Panggil macam-macam tu ni. Allah. Tak boleh ada silap, tak boleh ada kurang sikit. Serupa kita ni perfect sungguh. Ini benda-benda yang jahat. Maka pelihara diri kita, jaga lidah kita, jangan kita buat benda-benda yang macam ni. Sikit gini tuan. Dalam maksud yang sama, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyaka wal fuhsya
fa inna Allah la yuhibbul fuhsya walat tafahush. Rawahu An-Nasa'i atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud, awas kamu dari berkata yang kotor. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kata-kata yang kotor dan orang-orang yang membuat kotoran. Demikian pula sebuah hadis lain yang berbunyi, al-jannatu haramun ala fahishi an yadkhulaha. Rawahu Ibnu Abi Dunya wa Abu Nuaim atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud, syurga itu diharamkan kepada orang yang melakukan kekejian untuk dimasukinya. Nabi SAW pesan kepada kita, awas kamu dari berkata-berkata yang kotor sebab Allah tak suka. Dan Nabi sebut pula hadis yang lain, syurga itu bukan tempat orang yang bercakap benda yang kotor, benda yang salah, benda yang tak betul, benda yang tak elok. Surah Yasin tuan-tuan kita duk baca selalu kan. Ketika mana kita ni nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sambut kita dengan kata-kata macam mana tuan-tuan? Salamun qaulan min rabbir rahim. Mulianya tuan-tuan. Salam. Allah sambut kita dengan perkataan salam. Dengar perkataan yang baik tu pun dah seronok dah tuan-tuan. Ni sampai kita ni orang tengok pada dia, dia ni mai dah, dia ni kalau mai tak ada benda ni. Ada saja benda-benda tak betul ni. Ada saja benda-benda mencarut dia nak cakap ni, benda-benda tak elok ni. Sampai orang boleh cop kita dah, janganlah tuan-tuan. Jagalah lidah kita. Ramadan baru je lepas tuan, tak sampai sebulan lagi tuan-tuan. Kalau sebulan Ramadan, hari tu kita boleh jaga lidah kan, tak kata ke orang, tak cakap benda-benda buruk, tak cakap benda-benda keji. Kan? Sambunglah benda tu. Jangan habis Ramadan lidah kita pun main function balik. Seolah-olah salah satu setan yang terikat Ramadan tu adalah lidah kita. Bila masuk Syawal, setan tu main duk balik. Kan? Jaga tuan, jaga. Hujung-hujung waktu dah kita pun, hujung-hujung dah. Nak balik ke Allah dah tak lama dah. Duk buat apa lagi perangai lagu tu tuan-tuan ni. Simpanlah sama amalan-amalan kita. Nah. Dan yang terakhir tuan-tuan, hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi'i. Rawahu Tirmizi atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, bukanlah orang mukmin namanya apabila dia suka mencaci, suka melaknati, suka berkata keji dan suka berkata kotor. 4 kesalahan lidah yang disebut oleh Nabi SAW. Kalau kita buat salah satu daripada dia pun tuan-tuan, kita bukan mukmin. Kita bukan orang yang beriman. Apa dia? Sama ada mencaci, melaknati, berkata keji atau bercakap benda yang kotor. Sama-sama kita amalkan tuan-tuan apa yang Nabi ajak tuan-tuan. Ada benar nak cakap, cakap. Tak ada benar nak cakap, kita diam. Tolong kesian kat diri kita sama tuan-tuan. Kesian kat diri kita. Kita cakap-cakap ke orang ni tuan-tuan. Kan? Contohlah, kita duk kata dalam bab politik kan. Kita penyokong tim A, kita duk kata kat tim B ni daripada akar umbi sampailah pucuk pimpinan. Kok akak umbi ni kita boleh pergi jumpa dia. Mungkin kita kenal kan, sebelah rumah kita. Tapi sebab dia sokong parti yang kita tak sokong, kita kata kat dia. Mungkin kita dan pergi minta maaf. Tu yang pucuk pimpinan tu tuan-tuan. Macam mana kita nak pergi jumpa? Hak jadi menteri-menteri apa semua yang sebelum ni kita duk kata kat dia tuan-tuan. Siapa kita ni, kita nak pergi jumpa dia? Lalas bila tak ada berjumpa, tak ada minta maaf tuan-tuan, dia dah meninggal dan sebagainya tuan-tuan. Tuan-tuan ingat benda tu habis ke? Tak habis. Benda tu KIV. Benda tu disimpan dulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kes akan disebut semula apabila nama kita diseru untuk diadili di mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dihisab. Maka tatkala itu, apa yang kita sebut akan dibaca dalam bentuk catatan, akan ditayang dalam video sewaktu kita hidup kat dunia. Padahal orang yang kita kata tu, pucuk-pucuk pimpinan tu, kita duk kata dia pun tahu tak? Dia pun tak tahu pun. Kita duk kata mereka tu sesat lah, apalah, hak tu lah, hak ni, macam-macam kata kan.
Keluar ayat-ayat yang tak betul lah kita, walaupun tuduh ni macam-macam semua. Mereka tak tahu. Tapi bila duk tengok kita kena hisap ni, baru mereka tahu. Oh, dia ni kata kat aku rupanya. Maka ketika mana selesai hisap fasa pertama amalan kita, maka hisap fasa kedua, Allah announce siapa yang ada benda nak tuntut dengan hamba yang sedang dihisap ni, keluar mai. Maka baru dia tu akan keluar. Wahai Allah, tadi saya dengar tadi catatan yang menunjukkan bahawa dia kata kat saya, hari ni saya nak tuntut hak saya. Dia fitnah saya nak ambil balik hak saya. Nabi sebut, kita akan jumpa hadis ni dalam bab zalim, tuan-tuan. Bagaimana kita tengok saja Allah arahkan malaikat ambil bahagian pahala kita, setara mana kita kata kat dia, bagi kat dia. Pahala kita tengok, ambil bagi ke orang, tak boleh nak buat apa. Ambil. Habis pahala tu, habis dah. Ada lagi 3-4 orang tak settle lagi. Malaikat tanya, wahai Allah, ni pahala dia dah habis dah. Nak buat macam mana? Ada lagi 2-3 orang. Nilai apa yang dia buat, ambil dosa mereka, hempuk kat dia. Pahala kita dah tak ada, dosa kita ada. Ambil dosa orang, tambah kat kita. Adil tak, tuan-tuan? Allah itu Al-Adlu, Maha Adil. Jangan sampai apa yang kita buat hari ini, tuan-tuan, akan dibawa di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika tu, tuan-tuan, kita pasti rugi. Jaga lidah, jaga panca indera, jaga kehidupan kita, tuan-tuan. Benda yang tak sahih, benda yang tak ada kaitan dengan kita, jangan cakap, tuan-tuan. Jangan ambil tahu terus senang. Buat tak tahu, tuan-tuan. Dengar apa-apa isu, tuan-tuan, lantaklah yang ni tak ada kena-mengena dengan saya. Jangan sekali-kali kita cakap benda yang kita tak tahu. Jangan cakap benda-benda keji. Jangan cakap benda umpat, benda fitnah. Jangan, tuan-tuan. Allah akan mengadilinya. Larilah kita kok mana pun kat dunia ni, tuan. Kita boleh lari, tuan. Kita boleh terlepas. Kat akhirat tak ada ruang untuk kita lepaskan diri. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikutlah apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lidah kita, seluruh panca indera kita mulai pada waktu dan saat ini, ianya bukanlah menjadi asbab untuk kita diazab, tetapi seluruh panca indera kita akan menjadi sebab yang utama untuk kita mendapat rahmat dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya berhenti setakat ini dulu. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Selesai kita pada dosa yang ke-15. Insya-Allah lepas ni kita akan tengok pula dosa yang ke-16 di bawah tajuk mencuri. Mencuri ni juga salah satu bentuk kezaliman kita kepada manusia. Kalau tuan-tuan masih ingat awal-awal dulu kita sebut, tuan-tuan, kan, dosa ni ada dua jenis macam. Dalam dosa besar pun ada dua macam. Satu, dosa kita direct dengan Allah, kan, direct kita dengan Allah. Contoh minum arak, kan, itu kita direct dengan Allah. Bila kita sedar benda tu, kita dah insaf, menyesal, tak mau buat dah, kita terus bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan. Satu lagi dosa melibatkan makhluk. Yang kata tadi, dosa menuduh, dosa cakap, lidah duk kata ke orang ni, semua tu dosa dengan makhluk. Mencuri ni dosa dengan makhluk. Bila dosa dengan makhluk, dia ada tambahan satu syarat ketika mana kita nak bertaubat. Syarat tu duduk nombor satu kali, dapatkan kemaafan daripada makhluk tersebut. Kalau makhluk tu tak maafkan, kita tak dapat jumpa dia ke apa ke, kita buat tak tahu makhluk tu dah mati ke apa ke, tuan-tuan, taubatlah macam mana pun, Allah tak ampun. Benda tu akan dibawa pergi untuk dibawa pula masuk dalam mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala nanti. InsyaAllah kita akan tengok pada pertemuan yang akan datang. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu pada kebodohan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan dan puan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, balik lagi pakat cerita, kongsi-kongsi dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan, manfaat ilmu akan lebih meluas. Dan bila kita cerita ke orang, ajak ke orang tentang kebaikan, orang amalkan. Selama mana ianya diamalkan, selagi itu kita akan terus diberi pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Wa hadza bitaufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا عن ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب الفضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.